Kita masih lagi duduk bincang bab ke-61. Baik, terlebih dahulu kita bacalah sepintas lalu daripada awal bab supaya nampak apa yang kita bincangkan. Babul wudu min masjid zakar. Bab berwudu kerana menyentuh kemaluan atau menyentuh zakar. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan kepada kami daripada Hisham bin Urwah, katanya ayahku meriwayatkan kepadaku daripada Busrah binti Safwan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa menyentuh zakarnya maka janganlah ia bersalat sebelum berwudu. Kata beliau, yakni Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Habibah, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Arwa binti Unais, Aisyah, Jabir, Zaid bin Khalid Al-Juhani dan Abdullah bin Amr. Ini semua hadis-hadis dah baca di sini. Kau belum lagi yang tadi. Atau Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Di sini ke atas sebelum ni pun dia itu. Rasa nota 733 je. 733 ni. Okay. Rasa. 733 ni belum baca lagi lah. Betul. Jadi di sinilah kata beliau dalam bab ini dan seterusnya. Daripada kata apa ni? Qala di sini. Kalau kita tengok dalam teks asal ni, qala wa fil bab an Ummi Habibah. Dia berkata, seperti saya telah sebut dah sebelum ni, qala, dhamir dia tu kembali kepada Imam Tirmizi. Bermakna orang yang berkata tu bukan Imam Tirmizi, murid dia yang menyusun kitab ni. Tolong susun lah, dia susun dah. Tetapi tempat-tempat begini dia kata qala. Jadi qala tu maksudnya Imam Tirmizi lah. Sebab kalau Imam Tirmizi sendiri kata, sepatutnya dia kata qultu atau aqulu gitu. Ini semua qala. Kemudian qala Abu Isa. Walaupun ada juga satu pendapat yang mengatakan ini qala ni dia sendiri juga. Katanya, nya tu dia dah. Dia ada. Qala Abu Isa, ni pun dia juga kata. Qala hakadha. Tetapi yang lebih sesuainya ialah qala ini maqulul qaul bagi muridnya yang meriwayatkan atau menyebarkan kitab ini, menyusun kembali kitab ini. Itu lebih sesuainya kalau kita tengok qala. Baik. Kata beliau, yakni Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Habibah, Abu Ayyub dan seterusnya, kita dah baca tadi. Jadi ini orang panggil riwayat fil bab. Riwayat asas yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi di sini ialah riwayat Busrah. Itu riwayat usulnya. Dipanggil riwayat usul ni. Ni daripada Busrah. Inilah tokoh utama dalam meriwayatkan hadis ini yang dipilih oleh Tirmizi sebagai riwayat usulnya. Adapun wa fil bab ini dipanggil riwayat fil bab. Imam Tirmizi isyarat saja.
kepada riwayat sahabat-sahabat yang lain selain daripada riwayat utamanya atau riwayat usulnya. Jadi Imam Tirmizi isyaratkan wa fil bab itu maksudnya dalam bab ini juga berkenaan dengan perkara yang sama juga. Ada juga riwayat daripada Ummi Habibah. Dia sebut nama-nama sahabat yang lain, baik lelaki ataupun perempuan. Disebutlah di situ. Itu namanya riwayat fil bab. Dan riwayat fil bab itu dia tidak sebut dengan lengkap. Cuma dengan isyarat begitu saja. Kita kena cari sendirilah. Kena cari sendiri. Jadi paling tidak kalau kita baca dalam syarah-syarah ni dia akan sebutlah riwayat Ummi Habibah ni duduk di mana, dalam kitab mana, apa kedudukannya pula. Itulah. Walau bagaimanapun semua riwayat mereka ini berkait dengan masalah menyentuh zakat atau kemaluan. Jadi kena berwudu. Ini riwayat fil bab. Cuma bila kita bincang, kita nak syarah, kena sebutlah riwayat Ummi Habibah itu yang mana, apa kedudukannya, dan kenapa Imam Tirmizi jadikan riwayat Busrah ini sebagai riwayat asasnya, riwayat utamanya. Maknanya disebutkan dengan sanad yang lengkap. Kenapa begitu? Itu benda semua tu dengan kita belajar, kita tahulah. Kita tahu. Tapi tidaklah semestinya riwayat usul itu kalau dalam Tirmizi merupakan riwayat yang terbaik dalam bab tu. Mungkin yang diisyaratkan wa fil bab itu ada antaranya yang lebih baik. Itu kaedah kalau kitab Sunan Tirmizi ni. Berbeza keadaannya dengan Sahih Muslim misalnya. Sebab kalau Sahih Muslim itu riwayat asasnya atau riwayat usulnya itu yang paling baik lah kira-kiranya. Yang paling baik. Maknanya riwayat yang disebut kemudian itu hanya sebagai mutaba'at atau sebagai syawahid sahaja. Yang mana mungkin kedudukannya tidak begitu kuat. Begitu kalau Muslim. Tapi kalau Tirmizi ni tak mesti. Yang disebut sebagai riwayat utama itu paling baik. Tak mesti. Tetapi selalu jugalah itu merupakan yang terbaik. Macam di sini. Yang terbaik ialah riwayat Busrah. Baiklah. Itu sebab Imam Tirmizi kata ini adalah hadis hasan sahih. Baik, kita nak tengok di sini. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Habibah. Mana riwayat Ummu Habibah? Baik, kita tengok 733. Hadis Ummu Habibah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan At-Tahawi di dalam Ma'anil Athar. Lafaznya ialah teksnya begini. Jadi riwayat Ummu Habibah ni kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis yang ada sekarang ini, boleh kita lihat di dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kalau saya tak sebut tu kitab apa, maksudnya kitab dia yang masyhur lah. Ibnu Abi Syaibah yang masyhurnya musannaf dia tu. Abu Ya'la musnad dia. Tabarani ni ada beberapa kitab dia. Jadi disebutlah di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Tahawi ada beberapa kitab dia yang utama. Kalau dalam bab hadis ni Ma'anil Athar, Syarah Ma'anil Athar dan Mushkilul Athar, itu yang utama. Itu sebab perlu disebutkan. Tahawi ni sebut di mana? Di dalam Ma'anil Athar. Lafaznya ialah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa farjahu falyatawadda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menyentuh farajnya, dia hendaklah berwudu. Jadi Ummu Habibah ni, Ummu Habibah mana? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Itulah. Ummu Habibah anak kepada Abu Sufyan. Kemudian kalau kita perhatikan, man massa farjahu. Farjahu. Faraj ini kalau bahasa Melayu daripada bahasa Arab juga, faraj itu makna kemaluan wanita. Kubul. Wanita.
Tapi kalau dalam bahasa Arab ni tak mesti. Tak mesti. Farjahu, cuba tengok ni. Farjahu. Hu ni. Hu ni maknanya lelaki. Bukan man massa farjaha. Hu di mana man ni makna lelaki. Jadi untuk kemaluan lelaki pun diguna juga farj. Jadi farj itu lafaz umum, digunakan untuk lelaki dan juga wanita. Kemaluan lelaki dan juga kemaluan wanita. Yang ni bahagian depan dia tu, qubul. Kemaluan depan itu. Iaitu kalau lelaki zakar, kalau perempuan faraj lah kita panggil. Tetapi di sini dia luas. Falyatawadda. Jadi boleh lelaki pun boleh di sini, wanita pun boleh, walaupun lafaz ini lebih menunjukkan lelaki. Sebab satunya farjahu, bukan ha. Falyatawadda, bukan faltatawadda. Kalau wanita faltatawadda. Maknanya lafaz ini boleh dikatakan dua bukti menunjukkan man ini lelaki. Tetapi kalau kita pakai man ini sebagai wanita, boleh juga. Sebab man ini mausul mushtarak, boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Cuma kenapa farjahu tidak farjaha? Kenapa tidak faltatawadda tapi falyatawadda? Itu nak jaga lafaz man. Man itu lebih kepada muzakkar dari segi lafaz dia. Walaupun dari segi makna dia boleh. Luas itu. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Baiklah, hadis Ummu Habibah ini bagaimanapun dikatakan berillat oleh Bukhari dan lain-lain kerana sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Jadi zahirnya nampak macam bersambung saja sanad itu. Tetapi dia ada masalah sebenarnya. Sanadnya sebenarnya terputus. Itu diisyaratkan oleh Imam, disebut juga oleh Imam Tirmidzi, nanti akan datang kita akan bertemu yang ini. Makhul tidak mendengar daripada Ambasah. Setengah ulama mengatakan ia sahih berdasarkan syawahidnya. Berdasarkan syawahidnya, jadi dikira sahih. Ini sahih li ghairih. Abu Zur'ah sebagaimana dinukilkan oleh Tirmidzi sendiri nanti adalah salah seorang tokoh yang menghukum sahih hadis Ummu Habibah ini. Jadi sahih itu sahih macam mana? Sahih sungguh lah. Sahih li dhati, bukan sahih li ghairi. Ada juga yang kata ini bukan sahih li ghairi, bukan sahih li dhati, tapi sahih li ghairi. Sebab apa? Sebab makhul tidak mendengar daripada Ambasah. Bermakna di sini putus. Putus. Bila putus, tak cukuplah syarat. Ada sahih. Lidhati tak cukup. Sebab apa? Dia mesti muttasil, bersambung sanadnya. Sedangkan di sini terputus. Kalau kita nak kata sahih juga, maka sahih li ghairi. Kerana adanya syawahid. Syawahid itu maksudnya sahabat daripada sahabat yang lain. Hadis yang ceritanya lebih kurang sama macam riwayat Busrah itu. Itu syawahid lah tu. Syawahid bagi hadis Ummu Habibah ini. Itu dipanggil syawahid. Sebab sahabat lain, bukan sahabat yang sama. Jadi boleh juga kita kata sahih li ghairi. Baik. Kalau kita tengok di sini. Contohnya, baik saya tunjuk tu lah. Sebab Imam Tirmidzi ada sebut. Wa qala Abu Zur'ah hadis Ummi Habibah fi hadzal bab sahih. Di Imam Tirmidzi sendiri nukil. Abu Zur'ah kata hadis Ummu Habibah dalam bab ini sahih. Iaitu hadis Al-Ala bin Al-Harith daripada Makhul, daripada Ambasah bin Abi Sufyan, daripada Ummi Habibah. Jadi dia kata ini okey sanad hadis ini. Muhammad berkata, sedangkan Imam Bukhari berkata, Makhul tak ada dengar hadis daripada Ambasah bin Abi Sufyan. Cuma hadis ni tidak jelas. Imam Bukhari kata Makhul ni ada hadis lain lah. Dia tidak secara langsung meriwayatkan daripada Ambasah, melainkan dengan perantaraan seseorang. Rawa Makhul an rajul an Ambasah ghaira hadzal hadis. Bukan hadis ni, hadis lain.
Macam Imam Tirmizi, Imam Bukhari berpendapat ia tidak sahih lah. Itu boleh tengok dalam terjemahan ini. Boleh. Itu ceritanya. Tapi kalau menurut Abu Zur'ah, ia sahih. Mana ada khilaf pula di situ. Kenapa yang jadi berbeza di situ? Sebabnya Imam Bukhari menganggap terputus di situ. Antara makhul dengan ambasa itu terputus. Abu Zur'ah pula menganggap tidak putus. Sebab ada bukti di sisinya, makhul ini memang ada mendengar hadis daripada ambasa itu secara langsung. Walau bagaimanapun ada yang mempertikaikannya lah, ada yang mempertikaikannya. Kalau kita nak tengok dengan lebih jelas lagi, boleh kita ambil saja hadis ni, kita pergi kepada Maktabah Syamilah. Cuba kita tengok ni. Ini kalau kita ambil bukan apa nama ni, seorang pengarang kitab hadis sahaja yang meriwayatkannya. Banyak. Baik, kita ambil riwayat Ibnu Majah. Ini riwayat Ummi Habibah. Cuba tengok. Kalau riwayat Ibnu Majah, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Al-Mu'alla bin Mansur qala wa haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Bashir ibn Zakwan ad-Dimashqi qala haddatsana Marwan ibn Muhammad qala haddatsana Al-Haytham ibn Humaid qala haddatsana Al-Ala ibn Al-Harith. Ini dia kata hadis Ala ni, hadis Ala bin Al-Harith melalui saluran dia, an Makhul an Ambasah bin Abi Sufyan, daripada Makhul, daripada Ambasah bin Abi Sufyan, daripada Ummi Habibah. Jadi di sinilah masalah ni, Makhul daripada Ambasah ni secara langsung ke tidak? Setengah ulama seperti Imam Bukhari kata tidak secara langsung, ada seseorang di situ. Kita tahu bagaimana ada seseorang itu sebab riwayat itu secara an-anah. Bila riwayat secara an-anah, ada kemungkinan seseorang yang digugurkan di situ. Man massa farjahu falyatawadda. Cuba kita tengok di sini. Ini dengan apa nama ni, takhrij Syekh Al-Arnaud. Nombor 2, sahih li ghairi. Itulah macam saya sebut tadi. Dia hukum sahih li ghairi. Wa hadha isnadun munqati'. Sebab isnad hadis ini munqati', putus. Fa inna Makhulan Asy-Syami riwayatuhu an Ambasah bin Abi Sufyan mursalah fima qalahu al-Bukhari wa Abu Mushir wa ghairuhuma. Sebab Makhul Asy-Syami ni riwayatnya daripada Ambasah adalah mursal, tidak secara langsung. Ada dibuang seseorang di antaranya dengan Ambasah itu. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bukhari, bukan Bukhari saja, Abu Mushir dan lain-lain. Dan hadis ini ada dalam Ibnu Abi Shaybah, Tirmizi dalam Ilal Kabir, Abu Ya'la, Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar dan lain-lain. Ini hadis dia. Kita kena tengok kepada contohnya macam di sini dah sebut ni. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau nak ambil Ibnu Majah, tengok Ibnu Majah pun boleh. Ibnu Abi Shaybah pun boleh, banyak lagi. Tidak semestinya saya sebut ni semua sekali, tidak. Ini sebahagian sahaja. Sebahagian sahaja. Jadi berhubung dengan hadis Ummu Habibah ini, ada pertikaian ulama. Ada yang mengatakan ia sahih li dzati, ada yang mengatakan ia sahih li ghairi. Imam Bukhari menganggap ia sahih li ghairi, tapi Abu Zur'ah kata tidak, ia sahih li dzati. Itu masing-masing lah. Jadi hukum tu berdasarkan maklumat yang ada pada masing-masing tentang perawi itu. Adakah dia mendengar secara langsung atau tidak. Dan Abu Zur'ah kata itu yang terbaik dalam bab ni. Imam Bukhari kata hadis Busrah itu yang terbaik. Jadi di situ ada khilaf pula. Walaupun Imam Bukhari kata terbaik, tapi dalam kitab Sahih Bukhari dia tak ada. Tak ada juga hadis Busrah itu pun. Hadis Ummu Habibah ni lagi lah. Tak ada. Dalam Muslim pun tak ada juga. Tak ada juga. Abu Ayyub, selain daripada Ummu Habibah, Abu Ayyub, Imam Tirmizi dia sebut ringkas begitu je. Jadi kita nak tahu hadis Abu Ayyub ni di mana, itu kena tengok syarah.
Kadang-kadang syarah pun tidak memadai. Jadi kita kena tengok kitab lain lagi lah. Kitab yang bincang secara khusus tentang riwayat-riwayat fil bab di dalam Sunan Tirmizi. Abu Ayyub 734. Hadis Abu Ayyub diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya, dan Ibnu Syahin di dalam An-Nasikhnya, melalui saluran riwayat Ishaq bin Abi Farwah daripada Az-Zuhri, daripada Abdullah bin Abd Al-Qari, daripada Abi Ayyub. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Lebih kurang tadi. Tapi hadis ini, hadis Abu Ayyub ini dhaif kerana di dalam isnadnya ada perawi bernama Ishaq bin Abi Farwah. Dia seorang perawi matruk. Perawi matruk ni perawi yang teruk lah. Jadi hadisnya bukan sekadar bukan sekadar dhaif biasa, tapi dhaif sangat lah. Pasal apa? Dia kedhaifannya itu kuat. Jadi kita tak nak kata hadis ini kuat atau tidak kuat, tak boleh tengok kepada sahabat tu orang hebat ke, kedudukannya tinggi ke, sahabat ini dia termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Orang tak tengok situ, orang tengok kepada sanad di bawah dia. Sebab nama sahabat itu boleh saja digunakan oleh sesiapa pun, pendusta sekalipun menggunakan nama sahabat. Jadi itu tak ada jaminan lagi dengan menyebutkan nama sahabat yang banyak, maka hadis itu jadi sahih. Belum tentu lagi, kena tengok dulu. Jadi kalau hadis Abu Ayyub ini jelas dhaifnya. Kemudian hadis Abu Hurairah pun ada meriwayatkannya juga. Boleh sesiapa baca, kalau boleh peserta kita baca, saya nak dengar saja. Boleh? Siapa nak baca di sini? Silakan. 735 ni. Saya cuba, Maulana. Siapa ni? Ramli Ramli daripada mana ya? daripada Port Dickson. Port Dickson ya. Silakan. 735, hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, Ahmad di dalam Musnad Ibnu Al-Munzir di dalam Al-Awsat, Al-Thahawi di dalam Ma'ani At-Tahawi At-Tahawi di dalam Ma'ani Al-Athar, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubranya melalui saluran riwayat Abdurrahman bin Al-Qasim daripada Yazid bin Abdul Malik Al-Hashimi, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hibabun falyatawadda." Wala hijab falyatawadda. Bermaksud, apabila seseorang daripada kamu menyentuh farajnya, kemaluannya, dengan tangannya tanpa berlapik dan hijab, maka hendaklah ia berwuduk. Walaupun di dalam sanad hadis ini terdapat Yazid bin Abdul Malik, seorang perawi dhaif, namun Nafi' bin Abi Nu'aim Al-Qari merupakan mutabi'nya, dan Nafi adalah seorang perawi thiqah dan masyhur. Beliau merupakan salah seorang imam qiraat 7 yang masyhur itu. Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan Al-Tabarani di dalam Mu'jam Syaghirnya juga meriwayatkannya daripada Nafi' bin Abi Nu'aim Al-Qari di samping Yazid bin Abdul Malik. Jadi hadis ini kalau nak kira yang asasnya riwayat daripada Yazid bin Abdul Malik itu kiranya dhaif, tetapi ada mutabi' dia. Maknanya sanad lain yang sama-sama meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi ini selain Yazid, iaitu Nafi', iaitu imam qiraat yang terkenal tu, Nafi' bin Abi Nu'aim Al-Qari, Qari itu, dan dia tu perawi yang bagus, boleh diterima, bukan dhaif.
maka hadis ini dhaif ni dia jadi naiklah darjatnya. Dia naik jadi hasan. Hadis ini hasan, dah boleh dijadikan hujah. Sebab adanya mutabi' dia tu. Jadi yang dikira sebenarnya ialah riwayat mutaba'ah itu, ia lebih kuat. Itu yang dikira sebenarnya. Adapun yang ni sebagai sokongan sahaja. Sebagai sokongan sahaja. Kalau ia sahaja tak ada mutaba'ah, tak ada mutabi' perawi lain yang kuat, maka jadi dhaif hadis ini. Nampak ke tidak tu? Jadi tidak semestinya kalau ada di dalam kitab Musnad Ahmad maka terus jadi setiap satu hadisnya itu jadi sahih. Bila ada di dalam kitab Imam Syafi'i maka setiap satu hadisnya sahih. Belum tentu begitu ya. Ini benda yang kita kena faham. Benda yang kita kena faham. Sebagai contohnya, kalau nak tengok, mudah saja. Kita ambil ni. Idza afdha ahadukum biyadihi. Idza afdha ahadukum biyadihi, dan kita pilih kitab Al-Um sebagai contoh. Bukan dalam kitab saja, banyak lagi dalam kitab-kitab lain pun ada. Sebagai contoh kita ambil kitab ini kita ambil Al-Um saja. Ini kitab Al-Um Lisyafi'i. Kitab Lisyafi'i. Ada banyak nuskah atau satu. Kita boleh tengok. Kita ambil satu tu saja. Baik. Ada jumpa. Akhbarana Sulaiman bin Amr wa Muhammad bin Abdullah an Yazid bin Abdul Malik Al-Hashimi. Ini masalahnya, perawi yang bermasalah ni. Duduk di sini. Ini hadis Abu Hurairah dalam kitab Idza afdha ahadukum biyadihi ila dhakarihi laisa bainahu wa bainahu syai'un falyatawadda. Tapi dalam yang kita tengok di sini ila farji, bukan zakari. Itu berbezalah. Berbeza antara satu kitab dengan satu kitab yang lain. Dalam kitab ni ila zakarihi laisa bainahu wa bainahu syai'un. Di sini wa laisa bainahuma sitrun wala hijab. Laisa bainahu wa bainahu syai'un. Tidak ada di antaranya dia dan zakarnya itu sesuatu apa. Falyatawadda, maka dia hendaklah berwudu. Ini riwayat Yazid bin Abdul Malik Al-Hashimi. Kalau yang ni semata-mata maka jadi dhaif. Tapi ada riwayat lain. Ada riwayat lain. Misalnya Imam Syafi'i sendiri sebut selepas itu. Ini riwayat akhbarana Abdullah bin Nafi' wa bin Abi Ubaid ani bin Abi Dhi'b anna Uqbah bin Abdul Rahman. Ini saluran lain pula daripada Thauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum ila dhakari falyatawadda wa zada bin Nafi' faqala an Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tapi di sini dia tidak kemukakan mutabi', dia hanya kemukakan syahid dia. Syahid, dipanggil syahid. Jadi boleh juga begitu. Dikemukakan syahid. Ini dalam kitab tu. Okey. Begitulah kalau kita tengok satu hadis disebutkan oleh seorang ulama sedangkan hadis itu dhaif. Sekali pandang kita nampak dia pakai hadis itulah. Tidak. Sebenarnya dia ada hadis lain. Sama ada hadis lain yang merupakan syahid bagi hadis itu atau merupakan mutabi' bagi seseorang perawi dalam sanad hadis itu. Jadi riwayat syahid dan mutabi' itu kuat. Itu sebenarnya yang dipegangnya. Begitu caranya. Jadi riwayat ini kalau dengan sanad Yazid bin Abdul Malik, itu tidak sahih. Tetapi dia ada syawahidnya, ada mutabi'nya. Dengan sebab itu ia jadi kuat. Dia jadi kuat. Kalau mutabi' dia tu katakanlah hadis sahih, maka hadis yang dhaif ni dipanggil sahih li ghairi. Kalau hadis lain yang kuat itu bertaraf hasan, maka hadis dhaif ni dipanggil hasan li ghairi. Begitu caranya.
Jadi riwayat Nafi' ini tidak ada di dalam tadi itu. Dia ada dalam kitab lain lah. Dalam mana? Di riwayat Ibn Hibban, Al-Hakim, Tabarani. Dia ada sebut riwayat Nafi' bin Abi Nu'aim di samping Yazid bin Abdul Malik. Mana sebagai mutabi'. Sebagai mutabi'. Bukan sebagai syahid. Sebab hadis itu hadis Abu Hurairah juga. Hadis Abu Hurairah juga. Sebab itu dipanggil mutabi'. Ini kena faham lah. Semuanya boleh dijadikan sebagai hadis sokongan kepada hadis Busra yang dijadikan oleh Imam Tirmizi sebagai asas dalam bab ini. Bila berbicara tentang menyentuh zakar itu atau kemaluan itu batal atau tidak. Itu asasnya. Yang lain-lain boleh kita jadikan sebagai riwayat sokongan. Kalau kurang sikit pun, lemah sikit pun tak jadi masalah sebab sebagai sokongan. Dan banyak ni, bukan satu saja. Ini Abu Hurairah. Baik. Kalau kita tengok lagi, Arwa binti Unais. Ini sahabiyah. Sahabiyah Nabi, sahabat wanita Nabi. Dia juga meriwayatkan perkara yang lebih kurang sama. Sila Ramli tadi, sila teruskan baca. 736. Hadis Arwa bin Unais diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Ma'rifah melalui saluran riwayat Hisham bin Ziyad daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Arwa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Bermaksud sesiapa menyentuh farajnya, dia hendaklah berwuduk. Hadis ini dhaif. Hisham bin Ziyad Abdul Miqdam bersendirian dalam meriwayatkannya, sedangkan ia seorang perawi matruk. Ini kalau riwayat Arwa ni dhaif. Ini ada diriwayatkan di dalam oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah ni ini cara kita kena faham lah. Alif lam di sini, alif lam iwad ni. Al-Ma'rifah. Alif lam iwad kepada mudhafun ilaihinya yang mahdhuf. Kepada mudhafun ilaihinya yang mahdhuf. Jadi asalnya saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Rawahu Abu Nu'aim fil Ma'rifah. Saya tulis. Rawahu Abu Nu'aim fil Ma'rifah. Rawahu Abu Nu'aim fil Ma'rifah. Ini. Jadi bila kata fil Ma'rifah ni alif lam di sini. Alif lam ni dipanggil alif lam iwad. Ganti. Alif lam yang menunjukkan ada sesuatu yang diganti. Dan yang diganti itu ialah mudhafun ilaih. Jadi asalnya kalau kita buat fi ma'rifatihi, satu. Fi ma'rifatihi, boleh kita kata di dalam ma'rifahnya, mana di dalam kitab ma'rifahnya. Tapi nama lengkap kitab ma'rifah itu belum lagi nyata. Kecuali kalau kita kata begini, fi ma'rifati as-sahabah. Fi ma'rifati as-sahabah. Rawahu Abu Nu'aim fi ma'rifati as-sahabah lahu. Karangannya. Itu sebenarnya. Ini cara nak faham kitab lah. Bila kata Al-Ma'rifah itu, adakah nama dia Al-Ma'rifah? Bukan. Nama dia sebenarnya Ma'rifatus Sahabah. Dan Ma'rifatus Sahabah ni karangan dia lah juga. Jadi alif lam yang ada pada dia tu kena faham. Misalnya qala al-Hafiz fi at-Taqrib. Qala al-Hafiz fi at-Taqrib. Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqrib. Bukan nama kitab dia tu Taqrib. Nama kitabnya Taqribut Tahdzib. Jadi alif lam di situ alif lam iwad. Ganti kepada at-tahdzib yang dibuat. Bukan Taqrib tu nama kitab tu saja, bukan. Sama juga di sini Abu Nu'aim di dalam Ma'rifah. Di dalam Ma'rifah atau Ma'rifahnya, mana karangan dia tu. Ini mana Al-Ma'rifah. Jangan main-main, jangan mudah-mudah. Apabila kita menterjemah, dia ada al, kita kena sebut al. Jangan buang al. Jangan pula pandai-pandai kita kata diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifah. Jangan. Silap macam tu. Di dalam Al-Ma'rifah. Kena ada al itu. Sebab al itu ada makna. Ada maknanya. Boleh faham ke tu?
Jadi saya sengaja sebut tu sebagai panduan kita. Bila baca kitab, benda-benda tu kena berhati, jangan mudah-mudah. Sama ada sebut ke ada alif lam, tak sebut alif lam, tak boleh. Kena sebut. Biar nyata alif lam itu. Sebab dia ada maknanya. Kalau tak ada alif lam, jangan ditambah alif lam. Sebab dia ada makna. Macam di sini, al-ma'rifah. Saya letakkan AL. Al itu. Sebenarnya nama dia bukan al-ma'rifah, namanya Ma'rifatus Sahabah. Kitab yang berbicara tentang sahabat. Memperkenalkan sahabat-sahabat. Dalam tu dia ada sebut ini, hadis ini. Tetapi hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab Hisham bin Ziyad Abul Miqdam bersendirian dalam meriwayatkannya. Dia sendiri saja, seorang diri saja yang meriwayatkannya. Sedangkan dia tu perawi dhaif. Kalau dia sendiri, dia tu kuat, tak apalah. Kalau dia kuat, masalahnya dia tu tidak kuat. Dia tidak kuat. Jadi sedangkan ia seorang perawi matruk. Perawi matruk pula. Seorang diri pula. Kenapa seorang diri? Hadis ni tak ada seorang yang tahu kalau hadis tu sahih. Dia ramai. Semua pakat belajar, semua pakat tahu. Begitu. Jadi seorang tu, itu suatu yang meragukan. Itu cara memahami hadis kan? Gitu. Kemudian dalam meriwayatkan sesuatu hadis itu mempermasalah juga. Kalau perawi itu bermasalah. Kalau perawi itu tidak bermasalah, tak apa. Boleh. Boleh jadi sahih pun. Walaupun bersendirian. Tetapi Imam Tirmizi kadang-kadang yang sahih macam tu dia sebut gharib. Gharib juga. Gharib itu bukan bermakna dhaif. Gharib itu menunjukkan seorang perawi bersendirian dalam riwayatkannya. Tak kira lah perawi itu perawi sahih ke, perawi dhaif ke, tak kira. Jadi kalau perawi sahih, gharib itu boleh jadi sahih. Boleh jadi sahih juga. Itu perlu kita lihat dalam Ilal Tirmizi yang kita telah lepas dah. Habis dah Ilal Tirmizi. Dalam tu Imam Tirmizi ada sebut kadang-kadang gharib yang dia guna itu bukan bermakna dhaif. Ia boleh jadi sahih juga. Gharib itu dari sudut tafarrud perawi, dari sudut itu. Kemudian hadis Aisyah. Ramli tadi, saudara kita Ramli sila teruskan hadis Aisyah. Semua yang saya sebut kan, yang kita kemukakan di sini, kalau sahabat-sahabat kita hadirin dan hadirat guna Syamilah ni kan boleh cari semua tu. Habis saja disebut Abu Nuaim dalam ma'rifahnya, Ma'rifatul Sahabah, cari adalah. Tulis sini saja cari, akan berjumpa lah. Begitu maksudnya. Jadi saya tidak perlulah setiap hadis tu tengok masuk dalam Syamilah, tak perlu. Tapi begitulah caranya. Kalau kita nak kepastian lagi, boleh cari sendiri. Dan tengok memang dalam sanad tu ada perawi berkenaan. Perawi berkenaan. Hisham bin Ziyad Abul Miqdam. Teruskan Ramli tadi, teruskan. Ya benar, 3737. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai di dalam musnadnya, At-Tahawi di dalam Ma'ani Al-Athar, dan Ad-Daruqutni di dalam sunannya daripada saluran Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah daripada Amar bin Shuraih, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man masa farjahu falyatawadda." Bermaksud, sesiapa menyentuh farasnya, dia hendaklah berwuduk. Hadis ini dhaif. Di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah. Dia seorang perawi dhaif. Gurunya juga sama sepertinya. Jadi gurunya juga sama sepertinya. Mana dhaif jugalah. Bila berturut-turut perawi dhaif, dia jadi dhaif kuatlah tu. Jadi antara yang menyebabkan sesuatu hadis tu jadi dhaif teruk, dhaif jiddan, ialah perawinya berturut-turut, bukan satu orang saja yang dhaifnya, tetapi berturut-turut. Ataupun perawi itu teruk sangat, walaupun seorang yang dhaif dalam sanad tapi dia teruk sangat.
dia tu perawi matruk misalnya, dia jadi dhaif sangat. Kalau perawi itu perawi kadzab, dia tidak jadi dhaif sangat, dia jadi maudhu' pula. Begitu caranya. Gurunya juga sama sepertinya. Jadi ini boleh kita lihat di dalam kitab-kitab ni lah. Kalau nak tengok sanad dia tu, tengok kitab ni. Cari saja dalam Maktabah Syamilah, akan bertemu dengan mudah. Maktabah Syamilah ni satu maktabah yang sangat mesra pengguna. Mudah saja kita nak cari. Pilih saja sama ada kitab Ishaq bin Rahawai ke, Musnad dia ke, ataupun Daraqutni ke, Sunan Daraqutni, satu saja pilih. Sudah kita dapat dah. Kalau pilih semua ni, lagi baik. Kadang-kadang kita tengok tu ada lagi banyak lagi dalam kitab-kitab lain. Tetapi sanadnya sama. Pasti ada ni Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah. Ni seorang yang bermasalahnya. Dan Amar bin Shuraih, ni gurunya. Gurunya pun sama. Baiklah. Teruskan lagi Ramli 738. 738 hadis Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tahawi dan Ibnu At-Tahawi dan Ibnu Abil Bar daripada saluran riwayat Ibnu Abi Zib daripada Uqbah bin Abdurrahman daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mas ahadukum teruskan zikrahu zakarahu fa'alaihi al-wudu." Bermaksud apabila seseorang daripada kamu menyentuh zakarnya, maka dia kena berwuduk. Hadis Jabir ini dhaif kerana di dalam sanadnya ada Uqbah bin Abdurrahman, dia perawi majhul. Majhul itu makna perawi yang tidak diketahui latar belakangnya. Tak boleh juga, tak tahu latar belakang pun. Yang tak tahu tu kita tu memanglah tak tahu. Ulama-ulama rijal hadis tu pun tak tahu. Jadi kalau mereka tak tahu, tak boleh lah. Ni siapa ni? Kalau nak masuk dalam majlis khusus pun orang kena kenal. Satu-satu yang tak kenal tu tidak dibenarkan masuk. Begitulah juga dalam hadis ni pun, dalam sanad ni. Jadi ini pun dhaif juga. Tapi boleh digunakan sebagai penyokong. Gitulah. Teruskan lagi. Ada Zaid bin Khalid. 739 hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Saibah, At-Tahawi, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Baihaqi di dalam Ma'rifatu As-Sunan wa Al-Athar daripada saluran riwayat Muhammad bin Ishaq. Katanya, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu massa farjahu falyatawadda." Bermaksud, sesiapa menyentuh farajnya, dia hendaklah berwuduk. Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in dan Ali bin Al-Madini mengatakan hadis ini ma'lul, berilat. Imam Tirmizi di dalam ilalnya berkata, aku bertanya beliau, Imam Bukhari, tentang hadis Ibnu Ishaq ini. Jawab beliau, sebenarnya Az-Zuhri meriwayatkannya daripada Abdullah bin Abi Bakr, daripada Urwah, daripada Busrah. Beliau tidak menganggap hadis Zaid bin Khalid ini mahfuz. Mana tidak mahfuz, mana dhaif jugalah. Sebab ini riwayat Busrah sebenarnya. Bukan riwayat Zaid bin Khalid. Tetapi perawi itu jadi melencong lagi ke lain. Kemudian di atas Zuhri itu tidak disebut Abdullah bin Abi Bakr, ini tak ada. Padahal ini ada. Itu sebab Imam Bukhari tidak menganggap hadis ini mahfuz. Mahfuz itu terpelihara lah, baiklah, sudah tergugat, sudah tercemar, sudah rosak. Itu hadis Zaid bin Khalid. Seterusnya 740 tu teruskan. 740 hadis Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi, Ad-Daruqutni, Ibnu Al-Jarud dan
At-Tahawi daripada saluran riwayat Baqiyah bin Al-Walid. Katanya, Az-Zubaydi meriwayatkan kepadaku, katanya, Amar bin Shu'aib meriwayatkan kepadaku daripada ayahnya, daripada datuknya. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Bermaksud, mana-mana orang lelaki yang menyentuh kemaluannya, dia hendaklah berwuduk. Dan mana-mana orang perempuan yang menyentuh kemaluannya, dia hendaklah berwuduk. Imam Tirmizi berkata di dalam Al-Ilal Al-Kabirnya bahawa Imam Bukhari berkata kepadaku, hadis Abdullah bin Amr tentang menyentuh zakar bagiku sahih. Jadi itulah beberapa riwayat fil bab yang diisyaratkan atau disebutkan oleh Tirmizi secara ringkas dengan menyebutkan nama-nama sahabat yang dikatakan meriwayatkannya atau memang meriwayatkannya. Ini riwayat fil bab ini. Jadi secara keseluruhannya ada beberapa sebenarnya yang sahih, yang hasan pun ada, walaupun banyak daripadanya yang dhaif. Dan yang dhaif itu boleh dijadikan sebagai riwayat-riwayat sokongan. Riwayat-riwayat sokongan. Bolehlah begitu. Jadi macam kita orang lah. Kita dalam perjalanan, kita boleh bawa lah beg besar. Si ayah ni, anak ni kecil. Anak ada juga. Anak tu tak kuat. Dhaif lah. Dia tak boleh bawa beg besar. Tapi kalau bawa beg kecil boleh kan. Boleh bawa apa-apa lagi, barang-barang lagi. Yang kecil-kecil, yang ringan-ringan tu boleh bawa. Itu menunjukkan orang dhaif pun berguna juga. Ada kalanya berguna juga. Tidak kata untuk semua perkara perlu orang yang kuat. Kalau sebagai sokongan, sebagai tambahan sahaja, itu boleh. Kalau dhaif itu tidak kuat lah. Kalau dhaif itu kuat, susahlah sikit. Susah sikit. Baiklah. Kemudian Abu Isa berkata, ini kita balik pula kepada kitab Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Hadza hadithun hasanun sahih. Ini sekali lagi ya, saya nak mengingatkan kepada peserta sekalian cara menterjemah itu. Sebab kadang-kadang saya tengok terjemah tu ambil mafhum. Boleh ambil mafhum, tetapi kalau yang tepatnya macam mana? Cuba kita tengok ni. Ini adalah hadis hasan sahih. Adalah terjemahan kepada hadza hadithun hasanun sahih. Kalau seseorang itu kata hadis ini hasan sahih, boleh ke tidak? Boleh. Maksudnya sama saja. Tetapi ia tidak tepat untuk menterjemahkan hadza hadithun hasanun sahih. Yang tepatnya begini. Ini adalah hadis hasan sahih. Kalau tak mahu berbuat adalah pun boleh. Ini hadis hasan sahih, boleh. Kalau nak kata hadis ini hasan sahih, tak betul. Dari segi yang asal lah. Sebab apa? Cuba kita tengok ni. Hadza hadithun hasanun sahih. Cuba tengok ni. Hadza hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Hadza jadi mubtada, hadithun jadi khabar. Hasanun jadi khabar kedua. Atau sifat kepada hadis itu. Sahihun sifat kedua bagi hadis. Kalau orang yang menterjemah hadis ini hasan sahih, ia seseorang yang menterjemah begini, hadzal hadis, dia kena ada alif lam di sini. Hadzal hadis hasanun sahih. Hadzal hadisu hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Sedangkan Imam Tirmizi tak kata begitu. Dia tak bubuh alif lam tu. Hadza hadithun hasanun sahih. Dia kata begitu. Kalau kita terjemah hadis ini hasan sahih, bermakna seseorangnya Imam Tirmizi berkata al-hadis ada alif lam tu. Padahal Imam Tirmizi tak kata gitu. Walaupun mafhumnya sama, memang tak salah, betul, tapi tidak tepat. Sebab Imam Tirmizi tak kata alif lam tu. Sebab di sini kalau dari segi i'rabnya, hadza mubtada. Al-hadis jadi badal kepada hadza, bukan jadi khabar.
jadi badal kepada hadha. Hasanun ni baru jadi khabar kepada hadha. Itu bezanya. Dari segi i'rab pun lain. Jadi itu sebab kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Ini adalah hadis hasan sahih. Atau kalau nak buang adalah boleh lagi. Ini hadis hasan sahih, boleh. Tapi nak kata hadis ini hasan sahih, tidak tepat. Sebab apa? Imam Tirmizi tak kata al-hadis. Dan kalau ada alif lam, barisnya kena satu, al-hadithu. Bila tak ada alif lam, barisnya kena dua, hadithun. Hadha hadithun hasanun sahih. Nampak ke tidak tu? Benda kena berhati tu. Kalau nak halusi lah. Kalau nak belajar secara halusi, setiap perkataan dia. Dan sebenarnya pengajian secara talaqi itu, antara kelebihannya inilah, benda-benda beginilah. Dan kadang-kadang kalau kita belajar di universiti itu, tak ada benda ni. Dia tidak detail, satu-satu tidak. Dia bakal ambil satu bab, satu tajuk, satu topik, begitu. Dan kadang-kadang kitab tu sendiri tidak dipelajari. Cuma dibuat kajian, dibuat tesis atas satu-satu perkara, satu topik. Adalah beberapa hadis itu, di situ antara kelemahannya. Dan ada sudut kebaikannya pun ada. Sudut kebaikannya pun ada, bukan kata tak baik dari semua sudut, tidak. Sebab dia mengajar kita, membimbing kita, menganalisa. Itu kelebihan cara universiti. Cara menganalisa sesuatu topik. Tetapi mungkin ada kelemahan di situ dari sudut kajian terhadap setiap perkataan yang digunakan. Sebab kalau kita nak faham begitu, ambil masa. Memanglah ambil masa. Kalau kita gabungkan kedua-dua tu lagi bagus. Sebenarnya barulah lengkap, barulah sempurna sebenarnya. Ini adalah hadis hasan sahih. Sebagaimana kita sudah maklum, dalam muqaddimah saya dah bagi dah. Saya harap semua peserta-peserta dah dapat itu muqaddimah Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Bila Imam Tirmizi kata ini adalah hadis hasan sahih, bukan hasan saja, bukan sahih saja, tapi gabungan dua, apa maknanya? Kadang-kadang dia ada satu lagi, gharib, apa maknanya? Itu perlu lihat, di situlah saya tidak perlu ulang lagi. Lama-lama sekali kita ulanglah, sebutlah. Tapi saya rasa baru saya sebut itu. Dan boleh dilihat di dalam muqaddimah itu. Muqaddimah itu penting. Penting. Ini adalah hadis hasan sahih 741. Ia diriwayatkan juga oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Abi Shaybah, Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah itulah. At-Tahawi, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, Ibnul Jarud di dalam kitabnya Al-Muntaqa dan lain-lain. Jadi ramailah yang meriwayatkan hadis Busrah ini. Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, Syafi'i. Tetapi Imam Bukhari, Imam Muslim tak ambil. Sebab apa? Di situlah ulama menilai. Sebab itulah penilaian Bukhari ini dan Muslim dianggap lebih tinggi daripada yang lain-lain. Sedikit saja ada keraguan, ada pertikaian, dia akan tinggal. Padahal setiap seorang perawinya itu adalah perawi Bukhari itu, hadis Busrah. Tetapi Imam Bukhari tak ambil hadis ini. Sebab apa? Sebab ada pertikaian. Di mana pertikaiannya? Itu akan disebutkan kemudian. Akan disebutkan kemudian. Baiklah. Beliau selanjutnya berkata, ini Imam Tirmizi, demikianlah beberapa orang perawi meriwayatkannya dengan lafaz yang sama. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Busrah. Demikianlah beberapa orang perawi meriwayatkannya dengan lafaz yang sama. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Busrah. Maknanya bukan seorang perawi saja yang meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah.
Kalau hadis ini riwayat Busrah di atas, kalau kita perhatikan yang meriwayatkannya daripada Hisham ialah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Bukhari nak cerita bukan Yahya bin Sa'id Al-Qattan sahaja yang meriwayatkan hadis ini daripada Hisham bin Urwah. Kemudian Urwah meriwayatkan daripada Busrah binti Safwan. Bukan Yahya bin Sa'id sahaja, tetapi ramai. Itu dia nak sebutnya begitu. Lepas tu dengan lafaz yang mithla hadha, dengan lafaz yang sama, mithla hadha, hakadha rawahu ghairu wahid mithla hadha. Bila sebut mithla hadha dengan lafaz yang sama, betul-betul sama, lafaznya sama, walaupun bukan Yahya bin Sa'id, orang lain pun lafaz macam inilah, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Sama lafaznya. Itu makna mithla. Mithla ni makna sama lafaznya. Andai kata tempat mithla ini dia sebut nahwa hadha, maka itu lafaznya tidak sama, hanya mafhumnya sahaja sama. Tetapi di sini Imam Tirmizi guna mithla, bukan nahwa. Inilah benda-benda macam inilah yang kita perlu berguru tu. Kadang-kadang kita tak perasan ni, dia guna mithla di situ. Dia bukan guna nahwa. Sedangkan di tempat yang lain ada guna nahwa. Maksud mithla, nahwa lebih kurang sama. Tapi itu istilah. Bila istilah kita kena faham. Mithla menunjukkan lafaznya sama. Lafaz riwayat itu sama. Teks dia sama. Kalau nahwa tidak mesti sama lafaznya, tapi maksudnya, mafhumnya sama. Itu caranya. Sebab itu saya terjemah, cuba perhatikan, dengan lafaz yang sama. Demikianlah beberapa orang perawi meriwayatkannya dengan lafaz yang sama. Mithla hadha. Itu terjemahan kepada mithla hadha. Saya tak terjemah kata seperti ini, bukan begitu. Nahwa hadha pun seperti ini juga. Dengan lafaz yang sama. Itu baru tepat. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Busrah. Mana Urwah terus meriwayatkan daripada Busrah. Bukan ada perantaraan Marwan. Bukan ada perantaraan Marwan. Ini bukan seorang yang meriwayatkan begitu daripada Hisham, tapi ramai. Baik, 742. 742. Kadang-kadang saya terasa, adakah peserta-peserta kita ni akan kata, ustaz kita ni, maulana kita ni bincang ni apa benda ni? Apa faedahnya? Aku belajar. Kadang-kadang rasa, tak padan kau dengan aku ni. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Tapi saya nak tanya terus teranglah. Keterangan saya, penjelasan saya, ulasan saya begini, adakah suka peserta-peserta atau tidak? Sila jawab. Saya suka, Ustaz. Suka. Saya suka. Lebih terperinci, lebih. Suka, Ustaz. Alhamdulillah. Terutamanya kalau yang ada asas kan. Ya Ustaz. Lagi menarik lah bincangan begini. Tapi kalau kosong, mungkin dia akan terasa begitulah. Katakanlah kita ni kosong, ya, peserta kita ni yang mengikuti kelas kita ni ada yang kosong, tak tahu apa. Kena sabarlah dulu, kena sabar. Beberapa ketika, beberapa bulan, kalau kita ikut cara macam ni, kita akan terasa kemanisannya. Kita akan berasa itu kelainannya. Kena sabarlah dahulu. Nak dapat kelebihan itu kena sabarlah. Tapi kalau yang sudah ada asas tu, saya percaya memang dia akan teruja lah, akan terasa suatu benda baru, banyak perkara. Dan itu barulah kita dapat sesuatu yang baru. Ni duk belajar benda yang sama saja. Sampai tua daripada muda. Hadis 40 itu juga. Biar ada peningkatan lah, itu maksudnya. Jadi itulah nasihat saya kepada peserta-peserta kita yang baru atau yang tidak ada asas, kena sabar. Jangan terus cabut tak mahu dah. Jangan begitu, kita akan rugi banyak perkara. Tempat-tempat yang kita rasa suka tu biarkan. Yang eloknya, yang saya naknya, cuba perhati.
Cuba teliti. Kita akan dapat sesuatu yang baru, insya-Allah. Jangan mudah jemu. Sebab kita nak belajar ni secara mendalam ni. Bukan nasihat-nasihat begitu saja. Kalau nasihat-nasihat tak perlu dah bincang benda-benda ni. Tak perlu dah. Ini nak bincang kitab. Nama belajar kitab. Kalau nak nasihat tak payah kitab. Ambil satu hadis, kupas itu. Ini nak bincang kitab. Bila kata nak bincang kitab, barulah kita nampak kehebatan pengarang dia tu. Kenapa orang sanjung sangat dia? Kenapa? Barulah kita tahu. Dan barulah kita nampak, orang yang hebat sangat Imam Tirmizi ni. Setiap perkataan yang diguna tu ada maksud dia. Barulah kita nampak. Tadi dia tidak kata hadzal hadis hasan sahih. Tak ada alif lam. Dia kata hadza hadithun. Kenapa dia kata begitu? Dia ada maksudnya. Mithla hadza, bukan nahwa hadza yang dia guna. Ini maknanya orang yang sangat arif tentang istilah-istilah hadis itu. Sebab itu dia tokoh ni, bukan orang biasa. Penulis ni yang kita belajar ni, kita cuba nak mendekati tokoh. Tokoh orang yang hebat ni dia ada, memang ada keistimewaan dia, kelainan dia. Kalau tidak 1000 tahun lebih takkanlah orang nak sanjung. Sebulan dua habislah kalau orang biasa ni. Habis dah puji. Ni tak habis 1000 tahun lebih pun masih duduk puji lagi. Maknanya memang tokoh sungguh lah. Hebat sungguh. Begitu tujuan yang saya ulas dengan detail begini supaya kita dapat banyak perkara. Sekurang-kurangnya kita menghargai pengarang dia. Pendak sangat dia nak buat dia pun. Walaupun nampak setengah-setengah tempat tu rengkah-rengkah begitu. Itu cara dia. Baik. Di sini kita ada nota. Saya nak bagi sesiapa lah baca. Siapa nak baca ni? Silakan. 742. Saya cuba kan. Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin, silakan. 742. Kesimpulannya ialah bukan seorang murid Hisham meriwayatkan hadis ini daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Busrah tanpa menyebutkan orang tengah di antara Urwah dan Busrah. Abu Az-Zinad juga meriwayatkannya daripada Urwah daripada Busrah. Hadis Abu Zinad itu nanti Imam Bukhari, Imam Tirmizi sendiri akan kemukakan. Teruskan. Bukan seorang juga daripada murid-murid Hisham meriwayatkannya daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Marwan, daripada Busrah dengan menyebutkan Marwan di antara Urwah dan Busrah. Riwayat orang yang meriwayatkan tanpa menyebutkan riwayat orang yang meriwayatkannya tanpa menyebutkan orang tengah di antara Urwah dan Busrah tidak terputus, yakni munqati'. Kata Hafiz Ibn Hajar, kalau tak ada Marwan di tengah tu pun bukan bermakna riwayat itu terputus, bukan munqati', sehingga ia menjadi dhaif kerananya, bukan. Jangan kita kata itu ada Marwan tu di tengah tu, mana Marwan? Tak ada. Ni terus Urwah terus daripada Busrah. Jadi jawabnya, walaupun tak ada Marwan pun riwayat ini tetap tidak terputus, tetap muttasil. Maknanya cukup syarat untuk menjadi hadis sahih itu. Teruskan. Kata Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Talkhis Al-Habir, Ibn Huzaimah dan bukan seorang dua imam hadis yakin Urwah telah mendengarnya daripada Busrah. Di dalam Sahih Ibn Huzaimah dan Sahih Ibn Hibban tersebut, kata Urwah, maka aku pun pergi menemui Busrah dan bertanya beliau tentang hadis yang diriwayatkan oleh Marwan daripadanya itu. Beliau, yakni Busrah, membenarkannya. Jadi ceritanya, kalau dalam Muwatta' Imam Malik, dia ada perantaraan Marwan itu. Jadi setengah-setengah ulama bila tak ada Marwan di situ dia kata terputus. Padahal berdasarkan riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab mereka kata Urwah ni mula-mula dia berasa tidak begitu yakin lah bila Marwan cerita kepada dia bahawa menyentuh kemaluan itu membatalkan wuduk. Sebab dia dulu tidak percaya begitu, tidak anggap begitu. Jadi bila Marwan kata dia dengar daripada Busrah meriwayatkan begitu. Jadi kemudian Urwah, sebab ia sezaman, semua mereka ni sezaman. Urwah pergi bertemu
dengan Busra sendiri dan tanya, betulkah kamu ada meriwayatkan begini kepada Marwan? Busra kata ya. Jadi maknanya Urwah ada yang dia riwayat dengan perantaraan Marwan. Ada juga dia meriwayatkan terus daripada Busra. Dan itu tidak jadi masalah sebab dia selepas itu dia pergi bertemu dengan Busra dan dia terima secara langsung daripada Busra. Jadi riwayat dengan perantaraan Marwan pun sahih, tanpa perantaraan Marwan juga sahih. Itu nak ceritanya. Itu nak cerita. Dan kedua-duanya ada, banyak. Kedua-duanya ada dengan perantaraan Marwan, ada juga yang tak ada perantaraan Marwan. Kedua-duanya boleh diterima. Kedua-duanya boleh diterima. Lepas tu Abu Usamah dan beberapa orang perawi lain lah pula meriwayatkan mafhum hadis ini. Bila kata mafhum hadis ini, cuba kita tengok ni. Hadzal hadis nahwahu, cuba tengok nahwahu. Daripada situlah saya ambil maksud mafhum tu. Lafaz dia tidak sama. Abu Usamah dan beberapa orang perawi lain pula meriwayatkan mafhum hadis ini daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Marwan. Cuba tengok ni. Abu Usamah dan bukan seorang lah, ramai lagi meriwayatkan daripada Hisham. Dalam saluran riwayat mereka ada Marwan. Di antara Urwah, abihi ni Urwah, dan Busrah ada Marwan. Marwan ni siapa? Khalifah itulah, Marwan bin Al-Hakam. Daripada Busrah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula Imam Tirmizi riwayatkan secara ta'liq dahulu. Cuba tengok ni. Warawa Abu Usamah. Ini riwayat secara ta'liq. Sebab apa dia tidak sebut sanad yang lengkap di bahagian bawahnya. Tetapi kemudiannya sanad yang lengkap itu bahagian bawahnya disebutkan kemudian. Mana? Ini. Ini. Haddatsana bidzalika Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Abu Usamah bihadza. Jadi Imam Tirmizi tak dengar sendiri Abu Usamah meriwayatkan hadis ini. Dia mendengar hadis ini dengan perantaraan Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur lah yang cerita kepada Imam Tirmizi hadis ini daripada Abu Usamah. Begitu maksudnya. Makna sanadnya disebut kemudian. Ini pun satu cara juga. Dalam penyampaian hadis. Dikemukakan hadis dengan sanad bahagian atasnya sahaja mula-mula. Lepas tu baru disebutkan sanad bahagian bawahnya. Jadi yang disebut mula-mula tu disebut mula-mula diriwayatkan secara ta'liq. Kemudian dilengkapkan sanadnya dengan menyebutkan sanad bahagian bawah. Begitu. Ini maksud warawa Abu Usamah. Dan ini dikira sebagai hadis yang ke-83. 83. Abu Usamah meriwayatkannya kepada kami. Itu siapa kata? Imam Tirmizi. Ini warawa hadzal hadis Abu Zinad an Urwah an Busrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Di sini pula Abu Zinad, itu yang saya sebut tadi, Imam Tirmizi sendiri sebut ini. Abu Zinad meriwayatkan mafhum hadis ini. Saya bubuh dalam bracket ini, dalam kurungan ini mafhum. Sebab apa dia sebut nahwahu? Nahwahu di belakang. Nahwahu makna mafhumnya, bukan lafaz. Lafaznya tak sama. Tak sama dengan riwayat Busrah yang dikemukakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadi. Tak sama. Abu Zinad meriwayatkan mafhum hadis ini daripada Urwah, daripada Busrah, daripada Nabi SAW. Jadi sedangkan Imam Tirmizi tidak mengambil secara langsung daripada Abu Zinad ini. Jadi maknanya dia meriwayatkan mula-mula secara ta'liq riwayat ini. Kemudian baru disebutkan sanadnya dengan lengkap. Di sini Ali bin Hujr meriwayatkannya kepada kami. Siapa kata ni? Imam Tirmizi kata. Lepas tu dia kata Abdurrahman bin Abi Zinad. Maknanya ada orang tengah, ada satu orang yang dibuang mula-mulanya oleh Tirmizi apabila mengemukakan riwayat itu. Bin Abi Zinad meriwayatkan kepada kami daripada ayahnya Abu Zinad, daripada Urwah, daripada Busrah, daripada Nabi SAW. Jadi berdasarkan riwayat mereka ini, antara Urwah dan Busrah itu tidak ada orang tengah, tidak ada Marwan. Ini pun sahih, yang tadi pun sahih.
Kedua-duanya sahih. Wa huwa qawlu ghairi wahid min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. Maksudnya ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ni? Wa huwa qawlu ghairi wahid. Ini pendapat bukan seorang. Apa makna bukan seorang? Ramailah. Ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in berpegang dengan hadis ini. Hadis ini juga menjadi pegangan Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ini kata Imam Tirmizi. Muhammad, yakni Imam Bukhari berkata, hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Busrah. Abu Zur'ah berkata dalam bab ini hadis Ummu Habibah juga sahih, iaitu hadis Al-Ala bin Al-Harith daripada Makhul, daripada Ambasah bin Abi Sufyan, daripada Ummi Habibah. Muhammad, yakni Imam Bukhari berkata, Makhul tidak pernah mendengar daripada Ambasah bin Abi Sufyan. Sebaliknya Makhul ada meriwayatkan daripada seseorang daripada Ambasah selain hadis ini. Bukan hadis ini, hadis lain. Hadis lain, dia tidak secara langsung meriwayatkan daripada Ambasah, tetapi ada orang lain. Menunjukkan dia tidak mendengar daripada Ambasah. Beliau, yakni Imam Bukhari semacam tidak menganggap hadis ini, yakni hadis Ummu Habibah ini sebagai sahih. Kita balik semula di sini. Ramai sahabat Nabi dan tabi'in berpegang dengan hadis ini. Hadis ini juga menjadi pegangan Al-Auza'i, Syafi'i. Sebab tu orang-orang yang bermazhab Syafi'i yang ramai pengikutnya di tempat kita ni maklum, menyentuh kemaluan memang membatalkan wudu. Dan Imam Tirmizi pun sebut di sini. Cuma Imam Tirmizi tak sebut Imam Syafi'i sahaja. Tidak sebut Imam Syafi'i sahaja. Dia sebut Al-Auza'i dahulu. Al-Auza'i imam mujtahid juga. Cuma mazhab dia tu tidak popular. Sekarang ni tak ada orang-orang yang mendakwa mengikut dia sepenuhnya lah. Sebagaimana ramai ada orang-orang yang mendakwa mengikut Syafi'i. Ahmad dan Ishaq. Ahmad, Imam Ahmad lah maksudnya. Dan Ishaq. Ishaq tu Ishaq bin Rahway. Ini pun imam mujtahid juga. Jadi mazhab dia pun tak ada pengikutnya juga. Tetapi kita nak tahu pendapat dia, salah satu sumbernya, rujukannya ialah kitab Imam Tirmizi ni. Imam Tirmizi dalam kitab Ilal dia dah sebut. Kalau dia sebut Ishaq, apa sanad dia? Dia ada sanad dia. Dalam menceritakan pendapat orang ni, dia ada sanad dia. Bukan saja-saja cerita begitu, bukan. Ambil daripada kitab lain, dia ada sanad dia sendiri. Sebab itu, kenyataan Imam Tirmizi tentang seseorang itu berpendapat begini, imam-imam itu kuat. Boleh dijadikan sebagai asas dan rujukan oleh kita. Dan boleh kita bawa lagi ke depan lagi sebab dia ada sanadnya. Ada sanad. Baiklah. 743. Ni Izzuddin tadi nak boleh baca lagi? Kan nak bagi kepada orang lain pula. Boleh? Boleh. Boleh, silakan. Ahli ilmu berbeza pendapat tentang terbatal atau tidak wuduk dengan menyentuh zakar kemaluan. Terdapat beberapa pandangan ulama berhubung dengan perkara ini. Pertama, menyentuh zakar, yakni kemaluan, membatalkan wuduk. Antara sahabat yang berpendapat menyentuh zakar membatalkan wuduk ialah Sayyiduna Umar, anaknya Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam salah satu riwayat daripadanya, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Khalid, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Jabir Al-As, Jabir Ibnu Abbas,
dalam salah satu riwayat daripadanya, Aisyah, Ummu Habibah, Busrah binti Safwan dan lain-lain. Di kalangan tabi'in pula, Atha Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab dalam salah satu riwayat daripadanya, Mujahid, Urwah bin Az-Zubair, Aban bin Usman, Sulaiman bin Yasar, Jabir bin Zaid dan lain-lain. Di kalangan para imam mujtahid pula, Al-Auza'i, Ishaq, Malik. Mujtahidin. Di kalangan para imam mujtahidin pula, Al-Auza'i, Ishaq, Malik menurut pendapat yang masyhur daripadanya, Syafi'i, Daud bin Ali Az-Zahiri, Ahmad dan lain-lain. Ini ramai yang berpendapat begini, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, imam-imam mujtahidin, menyentuh zakat atau kemaluan kalau perempuan faradnya, menyentuh faradnya, itu memang membatalkan wudu. Alasan mereka, dalil mereka ialah hadis-hadis dalam bab ini, terutamanya hadis Busra tadi dan hadis-hadis sahabat-sahabat yang diisyaratkan oleh Tirmizi dalam fil bab tadi itu. Itulah yang menjadi pegangan mereka. Teruskan. Kedua, menyentuh yakni zakat tidak membatalkan wuduk. Antara sahabat yang berpendapat menyentuh zakat tidak membatalkan wuduk ialah Ali ibnu Mas'ud, Ammar, Abu Musa al-Ash'ari, Uzaifah, Anas, Imran bin Husain, Abu Ad-Darda, Sa'id bin Abi Waqqas dalam Sa'ad bin Abi Waqqas dalam salah satu dari riwayat daripadanya dan lain-lain. Di kalangan tabi'in pula, Al-Hasan, Al-Hasanul Basri, Rabi'ah, Sa'id bin Al-Musayyab dalam salah satu riwayat daripadanya, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Di kalangan imam-imam mujtahidin pula, Imam Ibnul Mubarak, Al-Thawri, Abu Hanifah dan anak-anak buahnya, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Teruskan. Dalil mereka ialah hadis-hadis di bawah bab akan datang, bab seterusnya. Imam Tirmizi buat bab suku, buat bab berasingan untuknya. Teruskan. Dalil mereka ialah hadis-hadis di bawah bab yang bab akan datang. Ketiga, menyentuh zakar dengan perasaan lazat dan syok membatalkan wuduk. Tidak, dengan perasaan itu tidak membatalkan. Yang keempat, menyentuh zakar dengan sengaja membatalkan wuduk. Tanpa sengaja pula tidak membatalkan. Nombor 3 dan nombor 4 itu adalah pendapat yang diriwayatkan daripada anak-anak murid Malik. Yang kelima, sunat atau istihbab sahaja berwuduk kerana menyentuh zakar, tidak wajib. Menurut Ibnu Abdul Bar, inilah pendapat Malik yang masyhur di kalangan pengikut-pengikut di negara-negara sebelah barat seperti Morocco dan Andalusia, Spanyol. Sesetengah ulama Hanafiyah juga berpendapat begini. Antara mereka pengarang kitab Ad-Durrul Al-Mukhtar, Alauddin Al-Haskafi dan Maulana Zafar Ahmad Al-Usmani, pengarang kitab I'lalus Sunan. I'lalus Sunan. Di dalam kitabnya I'lalus Sunan. Jadi mereka kata ini sunat, paling tinggi sunat atau istihbab, elok sahaja. Termasuk dalam elok tu kalau kita nak sebut, ada juga disebut di dalam kitab-kitab, mereka kata ini dari segi untuk suci saja, untuk kebersihan saja, menjaga kebersihan saja, supaya orang tidak berasa jijik ke misalnya, bila kita buat kerja, buat makanan dan sebagainya, basuh. Bukan sunat, bukan istihbab pun, hanya elok dari sudut kebersihan itu. Jadi masuk dalam istihbab sajalah. Begitupun ada juga ulama yang berpendapat begitu. Seterusnya, Imam Bukhari
berkata hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Busrah. Tetapi Imam Bukhari tak ambil, tak ada dalam Sahih Bukhari hadis ni, tak ada. Cuma tidak semestinya yang tidak ada dalam Sahih Bukhari itu tidak sahih. Sahih juga tapi tidak menepati syaratnya. Tinggi dah juga tapi tidak, di situ kita nampak penilaian Imam Bukhari terhadap suatu hadis ni memang tinggi. Yang orang lain kata dah, Imam Malik, Imam Syafi'i, orang lain kata dah sahih dah, dia kata tak mahu lagi untuk Sahih Bukhari dia, tapi dia tetap terima juga kata sahih. Inilah yang paling sahih kalau ada berhubung dengan perkara ni. Tapi beliau tetap tidak mengambilnya. Sebab apa? Sebab ada khilaf tentang Urwah itu adakah secara langsung menerimanya daripada Busrah ataupun dengan perantaraan Marwan. Situ saja. Itu saja sebabnya dia tak mahu tu, sebab ada pertikaian di situ. Ada pertikaian di situ. Abu Zur'ah berkata dalam bab ini hadis Ummu Habibah juga sahih. Itulah yang kita baca tadi dalam riwayat fil bab tadi, hadis Ummu Habibah 744. Perbincangan tentang hadis Ummu Habibah ini telah pun berlalu pada nota 733. Komentar Imam Bukhari terhadapnya dikemukakan oleh Imam Tirmidzi sendiri selepas ini. Iaitu dia menukilkan pendapat Imam Bukhari lah. Macam kita baca tadi, Imam Bukhari nampaknya tidak menganggap hadis itu sahih. Sebab dia kata makhul tidak meriwayatkan secara langsung daripada Ambasah. Dalam riwayat-riwayat dia terhadap hadis-hadis yang lain, ada orang lain dicelah tu. Jadi di sini sepatutnya ada orang lain juga. Itu kata alasan Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata makhul tidak pernah mendengar daripada Abi Sufyan. Sebaliknya makhul meriwayatkan dengan perantaraan orang lain. Hadis lain lah, bukan hadis ni. Hadis ni tersebut begini saja. Tidak jelas. Cuma mereka mengambil kira kalau dalam meriwayatkan hadis lain ada orang tengah, sepatutnya hadis ni pun ada orang tengah jugalah. Jadi bukan Imam Bukhari sahaja yang berpendapat begitu. Kata makhul itu tidak dengar daripada Ambasah tu. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan An-Nasa'i juga berpendapat begitu. Cuma Imam Tirmidzi sebut satu saja. Tetapi Duhaim menyalahi mereka. Ini juga seorang tokoh hadis. Duhaim menyalahi mereka. Sedangkan beliau adalah orang yang paling arif tentang hadis perawi-perawi Syam. Jadi ini makhul, ini perawi Syam. Kira-kiranya Duhaim dianggap seorang ulama hadis yang paling arif tentang hadis perawi-perawi Syam. Beliau mengatakan makhul mendengar hadis daripada Ambasah. Begitulah kata Hafiz Ibnu Hajar. Jadi dia dengar. Ini mengikut Duhaim. Makhul dengar hadis daripada Ambasah. Itulah sebabnya Abu Zur'ah kata hadis Ummu Habibah pun sahih juga. Itu sebab dia kata, sebab apa? Sebab makhul dengar berdasarkan kata-kata Duhaim ini. Dan Duhaim ini dianggap seorang yang paling arif tentang hadis perawi-perawi Syam. Ikut mana-mana pun dipertikaikan lah, mana ada tidak sepakat. Tidak sepakat. Imam Bukhari tidak yakin. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan An-Nasa'i tidak yakin. Tetapi Duhaim yakin. Jadi orang yang terima pendapat dia, dia kata tidak putuslah sanad. Bila tidak putus jadi sahih lah, muttasil, sahih lah. Itu saja masalahnya. Dari segi perawi-perawi itu orang bagus-bagus. Cumanya masalahnya bersambung ke tidak. Mengikut Duhaim bersambung sebab dia dengar. Makhul dengar hadis daripada Ambasah. Bila begitu tak timbul dah soal soal putus itu tak timbul. Mungkin orang kata kalau dia betul-betul ambil daripada Ambasah, kenapa dalam riwayat hadis-hadis lain ada perantaraan orang lain? Kenapa begitu? Jadi mungkin dia akan jawab, biasalah jawapan seperti ini, dia akan kata makhul meriwayatkan secara langsung pun ada, secara tidak langsung pun ada. Mungkin secara tidak langsung itu riwayatnya dahulu. Seperti riwayat Busrah ini, Urwah mula-mulanya meriwayatkan dengan perantaraan Marwan. Tetapi kemudiannya dia meriwayatkan hadis Busrah secara langsung. Sama juga di sini. Makhul.
Jadi itu salah satu penyelesaian yang diberikan oleh ulama hadis, begitulah. Boleh lah, boleh faham ke semua tu? Hari ni kita bincang banyak dari segi teknikal. Dari segi sanad-sanad, dari segi kedudukan riwayat. Maknanya orang yang pakai kata batal wudu dengan sebab sentuh itu alasannya kuat. Hadis ada. Memanglah dalam Quran itu tidak ada, tetapi dalam hadis ada. Cumanya kenapa pula ada pertikaian? Kenapa perlu Imam Tirmizi buat bab selepas ini? Tak perlu berwudu kerana menyentuh zakar pula. Dan kenapa begitu ramai pula yang mengatakan tak batal wudu? Itu kita akan bincangkan kemudian lah, insyaAllah. Hari ini saya rasa cukuplah sekadar itu. Nanti kita akan bincangkan bab satu lagi. Kenapa mereka tidak bersetuju dengan orang-orang yang sebelum ni kata menyentuh zakar itu atau faraj itu membatalkan wudu? Bahkan mereka kata tak batal. Bukan seorang dua. Sahabat pun ramai juga. Kenapa pula? Apa alasan mereka? Adalah alasannya. Itu insya-Allah kita akan bincangkan kemudian. Jadi untuk hari ini setakat itulah dahulu. Wallahu a'lam. Kita rehat sekejap ya. Rehat sekejap. Lepas tu akan sambung pula dengan kuliah Sahih Bukhari jilid 2. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Maulana nak tanya yang Maulana cakap tadi, apa yang tidur Nabi tu dalam jaga. Lepas tu kalau wuduk Nabi macam mana? Itulah ulama yang berpendapat kata tak batal itu, dia kata sebab Nabi tidak tidur nyenyak betul seperti kita lah. Mata dia saja tidur, hati dia tak tidur. Tetapi ulama-ulama yang bantah tu dia kata, itu macam kita sebut tadi lah, keadaan begitu bukan sentiasa, bukan setiap waktu, ada ketika-ketikanya sahaja. Jadi bagi orang yang kata tetap Nabi itu tidak batal, itu khusus untuknya lah, tak batal itu. Itu perbahasan panjang lah. Ada yang mengatakan tidur tu memang tak batal, bukan khusus untuk Nabi pun. Itu kita telah berlalu dah perbincangan tentang tidur tu adakah membatalkan wudu atau tidak. Di sana boleh dilihat khilaf ulama yang begitu banyak. Kita telah tulis dari sana. Siapa tadi? Azwan. Azwan boleh ikut tidak ke tidak bab tu ataupun tak ada Azwan pada masa tu? Ikut. Ya, jadi boleh tengok situ. Itu banyak khilaf di situ. Ya. Terima kasih Maulana. Ya, silakan ada lagi. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Izzuddin daripada Besut. Ya. Saya nak tanya tentang kita perbahasan Tirmizi tadi tentang menyentuh kemaluan membatalkan wuduk tu. Kan dia sebut tanpa berlapik dengan tangan. Tangan tu ada dibahaskan tak? Sama ada mesti adakah tangan tu dengan tapak tangan, sebab dalam mazhab Syafi'i itu kalau dengan belakang tangan tu kita tak batal kan. Ada ataupun dia ada ulama bincang yang dimaksudkan tangan situ adakah dengan kalau bukan dengan tapak tangan pun batal juga. Satu lagi, adakah kita boleh mengambil pendapat yang kata tak batal? Contoh dalam kes kita basuh anak kecil anak kan, kita tersentuh kemaluan anak tu, kalau kita berpegang dengan pendapat yang kata tak batal tu, kira boleh ke? InsyaAllah kita ada satu bab lagi untuk perbincangan itu, iaitu bab tidak perlu berwudu kerana menyentuh zakar. Nota yang saya bagi tadi memang sebahagiannya ada, kalau sempat insyaAllah saya akan tambah lagi perbincangan di situ. Saya akan tambah lagi. Memanglah saya menulis ni memang begitulah, kadang-kadang ada tambah sana, tambah sini. Itu peringkat nota, kalau peringkat nak jadi buku lagi lah. Kena semak banyak perkara, kena tambah, tumpuk tambah di sana sini, itu biasalah, ada begitu. Memang kalau dalam masalah ni, ya banyak lagi khilafnya. Itulah yang saya sebut tadi, kita akan bincang nanti. Kenapa mereka itu dalam keadaan ada hadis yang menyebutkan batal, wudu, tak boleh sembahyang, kena berwuduk semula. Kenapa mereka
kata tak batal, pegang dengan yang itu. Antara alasan mereka ialah terlalu tidak tetap itu. Betul kita terima memang kata batal, tapi batal tu macam mana? Cara membatalkan itu berbeza-beza pula antara yang orang yang mengatakan batal itu. Misalnya kalau kemaluan sendiri batal, kemaluan orang lain tidak. Kalau dengan tapak tangan batal, dengan belakang tangan tak batal. Kalau berlapik batal, kalau berlapik tidak batal pun ada juga. Lapik tidak batal, berlapik pun batal juga pun ada juga. Batal kalau ada nafsu, kalau tak ada nafsu, tak naik nafsu, tak batal. Berapa banyak pula tu khilaf. Menunjukkan walaupun mereka pada dasarnya setuju batal, tapi masih lagi khilaf lagi. Masih lagi khilaf lagi, banyak lagi. Itu menimbulkan keraguan. Kalau betul-betul batal, dia kena jelas lah. Cuma Imam Syafi'i misalnya dia pilih kata batal tu kalau dengan tapak tangan. Sebab ini alat untuk menyentuh. Sebab dia sebut sentuh. Bila sentuh, apa alat menyentuh yang paling utama dalam anggota kita, pada anggota kita. Itu ijtihad dia lah. Ijtihad dia kata tapak tangan. Tetapi Ibnu Hazm yang mengatakan batal juga wudu, dia kata tidak mesti tapak tangan. Lengan pun batal juga. Sentuh macam mana? Kecuali dengan paha lah. Paha tu memang tersentuh. Kalau tidak begitu yang lain tu memang batal. Dia kata begitu. Jadi macam-macam pendapat itu. Dalam keadaan itu, kalau kita ambil pendapat yang kata tak batal, itu pun pendapat sahabat juga. Kita guna misalnya untuk anak kita ke, memang tak jadi masalah lah kalau kita tahu, boleh saja. Tapi bagi orang yang kata batal tu tak kira lah. Kemaluan dia sendiri ke, kemaluan orang lain, anak dia ke, lelaki ke, perempuan ke, tak kira. Sudah besar ke, masih kanak-kanak, tak kira. Semua batal. Ada pula yang membezakan, kalau masih kecil tak batal, kalau besar batal. Ada pula yang banyak sekali khilaf di situ. Dengan sebab itu kita kena meraihlah. Jangan kalau kita pegang dengan satu pendapat tu terlalu keras. Tak boleh bertolak ansur. Sebab ada ketikanya kita memerlukan yang satu lagi. Paling tidak pada ketika-ketika tertentu. Paling tidak. Jadi sepatutnya kita kena meraihkanlah. Sebagaimana Imam Tirmidzi sendiri meraihkan, sehingga dia buat dua bab. Satu bab mengumpulkan hadis yang menyatakan batal wudu, satu bab lagi yang menyatakan tidak batal wudu. Maknanya dia meraih pendapat itu. Dan khilaf itu adalah khilaf yang muktabar. Masing-masing ada dalilnya. Bila ada dalil tak jadi masalah. Begitulah. Bagi saya terbukalah masalah ni. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Terpulanglah kepada masing-masing. Cumanya ialah takut setengah-setengah orang tu kan, kalau kita buka sangat ni jadi main-main pula. Sebab tempat itu, kemaluan itu, ya kepada setengah orang dia tidak menjijikkan dia, tetapi kebanyakan orang yang bukan suami isteri memang menjijikkan. Jadi dengan sebab dia tahu ini tidak membatalkan wudu, mudah-mudah saja pegang. Lepas tu pergi tembak roti canai pula. Jadi benda-benda macam tu kena jagalah kebersihan itu. Kena jagalah sensitiviti orang, sehingga orang jijik rasa. Jadi kalau kita ambil pendapat yang mengatakan untuk kebersihan paling tidak perlu jaga. Walaupun tidaklah sampai kata batal wudu. Terutamanya kalau kita nak jadi imam, yang makmum kita tu orang yang berpendapat batal wudu kerana itu. Jadi kita kena meraihlah, jagalah mereka. Jangan pula mudah-mudah sentuh. Kira kita saja. Kena jaga juga orang-orang lain. Begitulah maksudnya. Secara ringkasnya, kalau sempat insya-Allah saya akan detailkan lagi tentang khilaf itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Roslan dari Kuching. Ya. Saya nak tanya pendapat Maulana lah berkaitan seseorang yang telah share hadis palsu di dalam media sosial. Dia dapat hadis tu daripada seorang yang kira hafizullah lah, yang boleh dipercayai. Waktu tu dia tak faham berkaitan dengan ilmu dirayah ni.
Tapi apabila dia dah belajar berkaitan dengan ilmu dirayah ni, dia dapati hadis tersebut rupa-rupanya palsu. Contoh hadis tersebut ialah sesiapa yang memotong kuku dengan berselang-selang tidak akan dilihat sakit mata pada kedua-duanya. Di dalam usul kitab Ibnu Qayyim dalam Al-Mana Al-Munif mengatakan ia seburuk-buruk hadis palsu. Macam mana tindakan orang yang pernah share tu dengan apa pendapat Maulana lah? Dia kalau dah terlibat ya dengan perbuatan seperti itu, kalau boleh dia tarik balik, dia delete, dia hapuskan. Itu yang sebaik-baiknya. Kalau tidak dapat buat itu, kena berusahalah sebarkan yang betul, bahawa yang itu tak betul. Dengan apa cara sekalipun kita kena berusaha, dengan cara mengajar ke ataupun berkongsi dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan dalam Facebook dan sebagainya, kena bagi maklumat itu. Kalau tidak, tak lepas dia. Tak lepas. Bukan bermakna dia belum bertaubat nasuha sungguh. Naknya taubat nasuha. Kemungkinan manusia itu tersalah, itu boleh saja berlaku. Saya sendiri pun ya mengajar hadis ni dulu banyak juga yang saya percaya kepada guru. Kadang-kadang guru tu orang baik, tapi itulah ada sikap bermudah-mudah dalam masalah menyebarkan hadis itu, dan kita percaya kepada dia, kita bawa saja, sedangkan tak betul. Jadi kena lebih bercermat lah. Itulah antara sikap yang perlu diubah, lebih bercermat selepas itu. Dan kalau sudah disebar dah, kalau boleh tarik balik, hapuskan, itulah yang terbaik. Selepas itu, tanda kita betul-betul menyesal, kita kena memperjuangkan hadis sahih, menyebarkan hadis sahih dan membasmi atau membanteras, menentang orang-orang yang menyebarkan hadis maudhu'. Dia kena buat benda-benda ni. InsyaAllah Allah SWT akan maafkan dia. Dalam keadaan tak tahu tu, Allah SWT maafkan dia. Tapi kena ada tindakan lah, kena ada usaha lah ke arah sebaliknya tu. Kalau tidak, tak jadi. Kalau tidak, begitulah apa yang sepatutnya dibuat. Wallahu a'lam.